Ya tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat bersama-sama meneruskan kehidupan kita untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Selagi mana hayat masih dikandung badan, maka kita terus merebut dan mencari peluang untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sentiasa berada dalam landasan yang benar, landasan yang diridai, jalan-jalan liku-liku kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dipermudahkan untuk menempuhnya, agar kita sentiasa dalam keadaan sabar, dalam keadaan tabah, dalam apa juga keadaan, sama ada waktu senang maupun waktu susah, kritikal dan sebagainya. Dan apa yang penting sekali, kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini adalah merupakan satu ujian, satu ibtila. Maka ibtila itu tidak lain tidak bukan untuk menguji keimanan kita, menguji kemantapan iman kita. Maka itulah antara cabaran-cabaran, liku-liku kehidupan kita, sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Apa khabar tuan-puan? Sehat? Kabar baik? Kabari waras? Baik, buku kita pun dah khatam kan? Haji Sujak pun dah khatam, dah tulis tarikh. Baik, saya pun tak sempat nak cari buku ni apa tafsir yang kecil-kecil lah, yang mudah-mudah. Tak apa, nanti saya akan cuba cari. Ada tapi dah pindah randah ni, tahu je lah. Banyak buku-buku, ada yang tinggal rumah mak pun ada lagi, ada yang dekat Lengging pun ada kan, ada yang kap jabat pun ada. Biasalah tu kan, orang banyak tempat ni macam tu lah ya. Baik, hari ni tak apa, kita tengok dulu pada surah An-Naba. Kita ambil yang mudah-mudahan lah ya. Surah An-Naba pada muka surat 582. Kita tengok juzuk amma lah, orang kata juzuk amma kan. Juzuk amma ni boleh, okey. Ya ayyuhallazina amanu, okey, baik. Bagus juga ni kan. Dah ada kan, nanti kita dah ada apa dia punya kitab-kitab kat sini, nanti saya tengok kan. Baik. Okey, surah An-Naba. Ya, surah An-Naba ni kita selalu je lah dibaca oleh imam-imam kita sendiri pun hafal mungkin, insya-Allah. Dia tak banyak, ada 40 ayat saja. Ayat pendek-pendek. Tapi kadang-kadang nak baca dalam imam tu tak apa berani juga. Kan, kecuali kalau kita betul-betul mengulang lah. Sebab ayat juzuk amal ni ayat pendek, ayat mutasyabihat kan, dia sama-sama lebih kurang ayat itu kan. Kan tertukar pula huruf ke, tertukar apa baris ke dan sebagainya, itu yang kadang-kadang okey, imam pun rasa nak bawa tu lebih baik bawa ayat panjang. Okey, lebih selamatlah. Kecuali betul-betul memang dia apa dah apa orang kata ulang dululah, murajaah dulu. Murajaah dulu kan. Sebelum tu kalau saya sini pun sama juga. Sebelum saya naik imam tu memang saya akan murajaah dulu. Kan dapat 10 minit kan, dapat 20 minit lebih baiklah. So itu apa orang kata kita nak ni baliklah
ulang kaji balik kan. Okey. Baik, kita tengok tafsir surah An-Naba ayat 1 sehingga 16. Okey. Baik, ini kalau tak dapat semua pun kita ambil dulu lah sikit ya. Kita ambil dulu 5 ayat insya-Allah. Baik. Saya bacakan, tuan-tuan puan boleh ikut bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Okey, baik, kita tengok 5 ayat dulu ya. Ada masa kita sambung lagi insya-Allah. Baik, tafsir surah An-Naba yang menceritakan tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kekuasaan Allah taala. Dan banyak surah juzuk amma ni, juzuk 30 ni iaitu semua surah adalah diturunkan di Mekah kecuali 2 surah. Surah Al-Bayyinah dan surah An-Nasr. Surah Al-Bayyinah apa dia? Sebut Al-Bayyinah payah sikit kan, lambat sikit. Surah apa? Surah Lam Yakunil Ladzi. Kan kalau orang kita panggil Lam Yakunil Ladzi. Surah Al-Bayyinah. Dan juga surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, 2 surah ini diturunkan di Madinah. Itu ulama lah. Ada jugalah pandangan-pandangan. Ini kita ambil ulama yang kebanyakan jumhurnya lah. Ya. Baik. Dimulakan dengan bismillah. Bismillah ni kita tahulah setiap surah akan dimulakan dengan lafaz basmalah. Basmalah ini adalah apabila kita baca saja bismillah kan, basmalah itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka di sana ada huruf ba. Ba di situ dalam bahasa Arab ada lebih kurang 20 boleh diterjemahkan, boleh digunakan. Banyak kegunaan huruf ba itu saja. B itu. Ba itu kita panggil harfu jar. Ba itu harfu jar. B. Sebab itu dia baca dengan bismi. Bismi. Okey. Dengan nama. Dengan nama. Maka ba ini ulama tafsir mengambil 2 yang besarlah. Yang pertama dinamakan sebagai musahabah. Musahabah. Musahabah ni apa? Apabila kita baca bismillah itu membawa maksud kita mendekatkan diri kepada Allah Taala. Kita menghampirkan diri kepada Allah Taala. Suhbah. Suhbah ni maksudnya rapat, sahabat kan. Sahabat, kita sahabat. Kita sentiasa meletakkan sesuatu perbuatan kita itu kebergantungan kita kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum air kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kerja. Bismillahirrahmanirrahim, kita start ni kereta dan sebagainya lah. Apa-apa saja kita mulakan dengan bismillah. Maka itu yang pertama disebut sebagai musahabatun. Musahabah, ba yang bermaksud musahabah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Taala. Setiap kali kita mengucapkan bismillah. Tak mungkin orang yang nak buat maksiat dia akan baca bismillah, tak mungkinlah. Okey, saya nak fitnah orang, saya akan baca bismillah, tak mungkinlah. Tak mungkin. Sebab dia adalah kalimah yang mulia. Kalimah yang mulia yang menunjukkan sesuatu tu. Sebab itu apabila kita baca Quran, dia kena ada satu perasaan ataupun satu orang kata kita punya feel lah, perasaan feel kita nak baca Quran. Start daripada a'udzubillah, bismillah kan. Setiap ibadah-ibadah yang kita buat, solat contohnya kan,
apa-apa sajalah, majlis ilmu ke, kan, kita mengajar ke, apa saja pekerjaan yang kita nak buat tu, maka kita nak ia itu dijadi sebagai satu ibadah. Betul. Kita tengok handphone, bismillahirrahmanirrahim. Buka kan, buka mesej. Mudah-mudahan dihindarkan daripada benda-benda yang tak elok, kan. Dijauhkan daripada viral-viral yang apa orang kata, yang boleh membawa kepada kerosakan, kebinasaan dan sebagainya lah, kan. Itu kita minta kepada Allah SWT lah supaya apa diberikan apa orang kata, perlindungan, ya. Kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keduanya ulama tafsir kata ba itu bermaksud isti'anah. Bis itu, ba itu maksud isti'anah, maksudnya kita memohon pertolongan, bantuan. Yang kita baca bismillah itu mudah-mudahan dengan bantuan Allah SWT menjaga kita, kan? Menjaga kita dalam perjalanan. Contoh pergi kerja, saya nak datang kuliah hari ni, tawakal lah, kebergantungan kita lah. Jam tak jam saya pun tak pasti lagi depan tadi. Tolak pukul 7 di rumah dia lengging, keluar sampai 7.40. Elok apa imam assalamualaikum. Kan, alhamdulillah tak jam sangatlah, tak tahu manalah. Saya risau dekat bawah tu je kalau jam tu, kan. Kadang-kadang pernah sampai setengah jam, kan. Risau jugalah. So apa-apa sajalah kita buat itu, maka kita bergantung harap akan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, isti'anah. Okey, kita baca bismillah dengan kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua-dua maksud ini tidak, apa orang kata, tak bercanggah lah. Dia saling melengkapi, kan. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan juga kita mohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita tengok yang pertama, iaitu daripada surah An-Naba ni, ya. Bismillah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu kita tahulah Asmaul Husna, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, ya. Baik, kita tengok pada yang pertamanya, kita tengok pada mukadimah. Ada pertalian di antara surah ini dengan surah yang sebelumnya. Surah sebelum ni apa? Surah Al-Mursalat. Ya, surah Al-Mursalat. Ya, Mursalat yang menceritakan berkaitan dengan apa dia? Penipu dalam agama. Mereka yang menipu di dalam agama. Bukan sahaja menipu, tetapi mereka juga mengatakan orang yang menyebarkan agama itu adalah menipu. Itu dia punya apa, kandungan ataupun sinopsis dalam surah Al-Mursalat. Mereka menidakkan ajaran yang dibawa oleh orang yang menyebarkan agama. Maka dalam ayat ini dibawakan juga tentang hal tersebut, iaitu bagaimanakah cara mereka menidakkan ajaran penyebar agama, iaitulah apa dia, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, ajaran Islam lah, kepada kita. Baik, surah ini kita boleh bahagikan kepada 6 perenggan ataupun 6 topik yang besar lah. Nanti kita akan tengok. Ayat 1 hingga 5 adalah perenggan berkaitan dengan yang pertama lah, memberitahu kita akan musyrikin Mekah berbantah-bantah kerana keraguan akan hari akhirat. So kaum musyrikin, mereka ini apa orang kata, berbantah-bantah ataupun menjadi satu jidal, kita panggil lah, satu apa, perbualan, satu forum untuk mereka itu berbantah-bantah tentang hari akhirat, ya. Maka dimulakan dengan amma. Amma ni adalah 2 kalimah, asalnya an dengan ma, an ma, so dia jadi amma. Kemudian alif tu dibuang. Okey, itu dari segi penulisan bahasa Arab lah, bawa maksud. Kalau kita tu an ni biasa kita dengar dalam hadis lah, kan. Dimulakan kan an Abi Hurairah, an apa, an Ali ke apa semua, kan, an. Okay, maksudnya daripada, kan, daripada apa, kalau maksudnya begitu. Tapi apabila digabungkan itu, maka tentang apakah, dia bawa maksud macam itulah, tentang apakah, mereka itu mempersoalkan. About what they asking one another. Itu bahasa Jawa. Saya tak faham Jawa sangat. Boleh sikit-sikit, kan. Baik, tentang apakah mereka itu
bertanya-tanya, tasa'al. Tasa'ala ni diambil atas wazan tafa'ala. Itu kalau wazan siapa mengaji saraf, ilmu saraf kan, tafa'ala. Sama dengan tadarasa. Contohnya kita tadarus kan, tadarus. Tadarus maksudnya tak boleh sorang. Kalau sorang dia tak jadi tadarus. Kita baca sorang, buat apa tu? Tadarus. Ada nama tadarus. Okey, tadarus ni dia mesti melibatkan dua pihak. Maksudnya ada dua orang ataupun lebih lah. Maksudnya dia menjadi satu dialog, dia menjadi satu hiwar, dia menjadi satu perbincangan. Itu baru dia jadi tadarus, maksudnya kita mempelajari. Okey, kita mempelajari itu maksudnya saling belajar mempelajari, gitu. Saling belajar membelajar kan. Kita duduk dalam satu kumpulan kan, tadarus kan, itu namanya tadarus. Ni sama juga macam ni lah, kita ramai, bukan saya seorang je. Kalau saya seorang tak jadi majahimul lah, tak ada. Okey, so itu tafa'ala, atas wazan tafa'ala, sa'ala, daripada perkataan sa'ala. Sa'ala maksudnya minta, tanya kan. Kalau kita selalu baca doa, Allahumma inni as'aluka kan, as'aluka, kita minta dengan kamu ya Allah kan, as'aluka, minta dengan kamu ya Allah kan, apa ridha kawal jannah ke dan sebagainya kan, apa-apa saja doa lah, banyak kan dimulakan dengan Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan sebagainya lah. So itu maksudnya minta, ataupun bertanya-tanyalah. So kaum musyrikin ni tadi bertanya-tanya tentang apa? Nampak tak? Dia bentuk apa tu? Bentuk persoalan lah kan, amma yatasaalun, tentang apakah mereka itu bertanya-tanya kan, tentang apakah mereka itu duk, kita nampak satu kumpulan tu, nampak duk saling duk sembang kan. Macam tu kan, macam itulah. Salah satu yang terjadi kepada kaum orang Mekah ini pada zaman Nabi SAW, apa mereka mendengar daripada Nabi tentang kisah-kisah hari akhirat, maka perkara-perkara gaib dan apa juga tentang agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ianya ada sesuatu yang asing. Dia satu benda yang pelik lah. Macam kita tak pernah dengar lah, macam tu lah kan. Betul ke ni kan, ada ke ni, macam tu lah. Kita tak boleh kita tak boleh nak menerima logik akal kita, sebab benda tu macam satu benda yang baru bagi kaum musyrikin ketika itu, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka telah lama tidak ada rasul dan mereka tidak juga ada kitab untuk menjadi rujukan mereka. Walaupun mereka mengatakan mereka itu adalah agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS kan. Sebab apa? Mekah itu kan diwariskan oleh Nabi Ismail kan, Nabi Ismail daripada Nabi Ibrahim AS kan. Inna Ibrahim kana ummatan wahidah kan, kerana sungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat, kemudian yang diwariskanlah, dan dan dah lama tak ada rasul, sehinggalah Nabi Muhammad SAW diutuskan kan. So mereka ni duduk itu sebab dia panggil Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah. Kita jangan jadi orang yang JS, saya kata, iaitu orang jahil dan sombong. Dahlah jahil, sombong lah, janganlah buat. Okey, kita biar jadi kalau orang jahil tu yang kita bertanya untuk kita nak dapatkan apa pendetilan, kita nak dapatkan jawapan, kita nak dapatkan pencerahan. Bukan orang yang jahil tapi yang tanya dia ada sombong pula, dia tak boleh nak terima lah dan sebagainya. Itu yang jadi seperti mana kaum musyrikin Mekah ataupun Arab Jahiliyah ketika itu kan. Mereka ni dah lah tak tahu, lepas tu sombong pula. Tak boleh nak terima nasihat dan sebagainya lah. Kita jangan jadi seperti orang Arab Jahiliyah ini. Oleh itu mereka tidak ada maklumat tentang agama melainkan andaian dan rekaan mereka semata-mata. So mereka agak-agak ajalah. Itu yang mereka buat upacara ke, mereka buat ibadah ke dan sebagainya, mereka itu agak-agak ataupun ambil saja mana-mana tanpa ada rujukan. Mereka itu jahil tentang agama dan kerana itulah mereka melakukan banyak kesalahan dalam agama. Walaupun mereka mengaku mereka itu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam.
Walaupun dia kata kami ni agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Sepatutnya jika mereka tidak ada maklumat, maka kenalah mereka itu dengar dulu. So, itu poinnya. So kita ni sebagai manusia yang diberikan akal, yang diberikan pendengaran, yang ada apa orang kata, kita boleh analisis maklumat, information dan sebagainya, maka kita gunakanlah panca indera yang Allah Ta'ala bagi pada kita ini, keistimewaan yang kita boleh berfikir, yang kita boleh mengkaji, usaha dan sebagainya kan, cari maklumat itu. So kita dengar dulu, jangan kita menghukum dulu. Ya. Hmm. Hmm. Tak sampai. Ya, betul. Ada, itu dijelaskan kan dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Mereka ini tidak akan diazab, orang-orang yang yang tak sampai akan cahaya ataupun agama itu sendiri. Kan, sebab mereka waktu itu tak ada rasul, tak ada apa kan. Ya, sebelum itu kan, sebelum Nabi diutuskan, maka mereka itu semua tak sampai. Walaupun itu adalah dia punya perbahasan alim ulama gitulah. Tapi secara umumnya begitu. Mereka yang tak sampai akan hidayah apa semua tu, mereka ialah tetap dinamakan orang kafir, orang yang tidak beriman lah, orang katakan, tidak beriman kepada Allah SWT. Tetapi sekiranya mereka itu sampai kan, sebelum tu kan dah ada ajaran Nabi Isa alaihissalam kan, kitab Injil kan, sebelum tu ada kitab Nabi Musa, kitab Taurah dan sebagainya. Sekiranya mereka ataupun kaum kafir musyrikin ini sendiri kan, mereka kata mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi bagaimana dia punya dan selewengan, penyelewengan tersebut yang berlaku. So kalau sekiranya mereka berpegang pada ajaran-ajaran itu tadi yang sebenarnya, mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh je ya. Okey, baik, insya-Allah. Itu sedikitlah. Mungkin ada pencerahan yang lain, itu yang sekadar yang saya tahulah. Baik. Kemudian begitulah kalau jahil tetapi tidak sedarkan diri dalam kejahilan dia. Dia dah jahil tapi tak sedar dia jahil, itu payah juga ya. Maka masih boleh diajarkan lagi. Akan tetapi jika jahil dan juga sombong, maka untuk dia menerima nasihat, pandangan orang lain itu agak susah. Ini yang berlakulah dalam kalangan masyarakat. Bukan kita aja daripada dulu. Memang macam tu manusia ni kan, sifat dia begitu. Susah untuk menerima pandangan, komentar, kan, ulasan, kan. Sekiranya benda itu untuk kebaikan, kita anggaplah benda itu sesuatu benda yang boleh mengubah diri kita, ahli keluarga dan sebagainya. Kita tidak diberikan paksaan akan benda tersebut, tapi kita diberikan akal fikiran, kan, dengan sebaik-baik kejadian ahsani takwim, kan. Maka kita gunakanlah akal fikiran kita itu berlandaskan kepada agama kita, berlandaskan kepada syariat agama kita lah. Baik, begitulah sifat kebanyakan orang Mekah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sepatutnya mereka ini sedar diri akan kejahilan mereka. Apabila ada yang memberitahu, maka terimalah malangnya. Begitu jugalah dengan kebanyakan daripada masyarakat Muslim negara kita pada hari ini. Ilmu tak ada, tetapi apabila disampaikan dengan perkara yang mereka tidak pernah dengar, lain dengan apa yang mereka biasa dengar, mereka akan melenting. Nampak? Itu biasa. Memang berlaku di mana-mana pun. Kan, mana-mana yang dia tak pernah dengar, ini kira satu benda yang baru. Kan, benda yang baru, betul ke ni kan, dia tak biasa dengar pun. So kita dengar dulu, kita selidiki, kita buat kajian, kita buat research. Itu umat Islam yang terbaik kan, untuk kita sentiasa upgrade ataupun kita cambahkan lagi ilmu pengetahuan kita, ya. Sepatutnya dengarlah dahulu, lihatlah apakah hujah-hujah yang disampaikan oleh pendakwah ataupun guru-guru yang mengajar kita itu. So kita ambil
sebagai murid yang cerdik, sepatutnya cerdik lah. Kan? Jangan jadi murid yang patuh sami' wa ata'na. Okey, sepatutnya kita jadi murid yang berkembang, macam kita waktu belajar dululah kan. Kalau kita tak faham, kita tanya, kita apa nak campahkan pemikiran kita dengan maklumat yang kita ada kan. Kemudian kita study balik, kita kaji balik, betul tak ni, macam itulah. Barulah kita bertambah pengetahuan kita, ya. Oleh itu surah ini dimulakan dengan tentang apa kaum kafir Quraisy itu bertanya-tanya sesama sendiri tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling bertanya, apa ni Nabi Muhammad ni sampaikan apa ni? Muhammad ni bagi tahu tentang apa? Kan? Gitu. Mereka itu bertanya bukan kerana hendak tahu, tetapi hendak merendahkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Dia bertanya-tanya tu bukan nak apa? Nak tahu kebenaran, tapi nak merendahkan Nabi SAW, nak menjatuhkan Nabi SAW. Mereka merendahkan dakwah Nabi dengan cara soalan yang bodoh. Mereka mengejek-ngejek ajaran Nabi SAW yang pada penilaian mereka tidak masuk akal. Walhal akal mereka lah yang sebenarnya cetek. Nampak? Itu kita tak nak dengar istilah dengan akal yang cetek, akal yang dangkal kan. Itu istilahnya lah. So kita nak biarlah akal pemikiran kita ni adalah orang yang berfikiran luas, yang jauh, berpandangan jauh. Itu yang kita perlu ada, orang yang beriman ni, ya. Maka mereka omokkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Al-Quran. Mereka memperolokkan, mengejek, yastahziun, mustahziun, kan. Mereka mengejek-ngejek agama, mereka mengejek Al-Quran, mempersendakan Al-Quran dan sebagainya. Lain caranya pula mereka bertanya sekiranya benar, hendak mengetahui kebenaran, berbanding cara bertanya dengan tujuan untuk mengejek-ngejek ataupun untuk merendahkan Nabi SAW. Bahasa mudahnya nak condemn orang. Macam itulah, nak condemn orang senang, nak jatuhkan orang senang lah. Tapi kalau orang jatuhkan kita, gagak boleh terima, tak boleh terima. Manusia takkan boleh terima orang nak jatuhkan kita. Betul tak? Orang nak menjatuhkan maruah kita, nak memburukkan kita, kan? Tak mungkin. Tapi itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia, kan? Sentiasa kita nak menjatuhkan orang, nak menindas orang dan sebagainya. Baik. Contohnya macam ni. Engkau dengar tak apa yang mereka cakapkan? Apa maksud mereka agak-agaknya? Macam itulah lebih kurang, kan, soalan-soalan yang dimainkan oleh kaum jahiliah tadi. Dari mana agaknya mereka dapat tu? Ajaran salah manalah mereka dapat ni? Contoh macam itulah dalam situasi kita hari ni. Kan, ayat-ayat yang digunakan, kan, kau dapat mana ni cerita ni? Contoh macam itulah. Itu yang bermain dalam pemikiran kaum musyrikin ketika itu. Mereka berkata begitu kerana hendak mengejek apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan begitulah cara orang-orang jahil mengejek ajaran yang dibawa oleh pendakwah tauhid. Samalah, kan? Sebab dia tak ada ilmu tentang tu, maka dia tak sampai, kan, information tersebut, knowledge tersebut, kan? So dia tak tahu, dia hanya menghukum dengan apa yang ada pada dirinya. Soalan dan cemuhan itu didengari oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Tetapi lihatlah Allah Ta'ala sendiri yang menjawab kata-kata mereka itu. Allah SWT hendak memberitahu yang dia juga mendengar dan dia tidak suka dengan kata-kata orang musyrikin itu tadi. Antara persoalan yang mereka tanyakan sesama mereka adalah hal kebangkitan semula ataupun hari kebangkitan, hari kiamat lah. Iaitu tentang hari kiamat. Kerana itulah dalam ayat ini dijelaskan kepada mereka satu persatu hujah tentang hari kiamat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini tentang musyrikin Mekah, tetapi pada zaman sekarang pun berlaku perkara ini setiap hari dalam laman web dan juga di merata-rata tempat. Sama je. Benda itu akan tetap berlaku sehinggalah hari kiamat. Ya. Kita boleh lihat persoalan tentang agama ditanya dengan cara ejekan oleh ramai orang. Betul tak? Ramai orang tanya pasal agama tapi dia nak merendahkan agama. Bukan dia nak tahu kebenaran. Kan? Kalau dia nak tahu kebenaran, alhamdulillah. Kan, dia nak dapat pencerahan, alhamdulillah. Tapi dia tanya itu dalam tujuannya untuk nak merendahkan agama.
Kan? Nak kata agama ni tak betul. Nak kata agama Islam ni bukan agama yang universal, agama yang tasamuh seperti mana yang diwar-warkan. Begitu. Kan? Ada kalanya mungkin membuang masa untuk menjawab mereka ini. Kerana bukan sekarang sahaja mereka bertanya. Daripada dulu lagi sudah ada orang kafir yang berbuat seperti ini. Mereka itu sentiasa menimbulkan isu yang hendak merendahkan ajaran Islam. Baik. Kemudian ayat yang kedua, anin naba'il azim, about the great news. Great news, besar ni. Kan satu benda yang azim. Azim ni besar. An-naba' berita. Baik, tentang berita yang benar, iaitu berita kebangkitan manusia hidup semula, menerima pembalasannya. An-naba' di sini membawa maksud berita, bukan sekadar khabar biasa saja. Satu benda yang besar, satu benda yang besar. Contohnya apa? Apa dulu kita? COVID kan, contoh kan, COVID. Setiap hari kita nak dengar kan, betul tak? Tunggu je. Kan apa benda, betul tak? Kita nak tunggu je, apa benda ni? Apa benda? Nak raya, tak raya, boleh balik tak boleh balik. Kan? Kan? Itu kira benda yang besar, betul tak? Dalam kehidupan kita lah. Satu benda yang azim, naba'un azim. Apatah lagi hari kiamat. Apatah lagi hari kiamat, kan? Yang kita duk tunggu. Kalau orang yang biasa pukul 8 lah, yang pukul 12 malam 12 malam. Tengok berita dunia dan sebagainya kan. Nak juga dapat info-info tu, tapi sekarang saya pun TV jangan tengok. Banyak juga ni handphone lah sekarang ni kan. Senang itulah. Kadang-kadang tak tahu pun apa benda berita kita pun terlepas. Banyak sangat berita kan. Baik. Tetapi berita besar adalah berita tentang kejadian tsunami contohnya. Contohnya lah berita yang besar dalam Al-Quran. Bukanlah untuk kita baca sahaja, sebaliknya ada tindakan yang kita perlu lakukan. Bukan hanya sekadar kita tahu, oh hari kiamat akan berlaku, tapi tak buat apa preparation. Tak ada apa-apa persediaan kita. Sedangkan kita tahu hari kiamat akan berlaku. Sama ada kita berhenti melakukannya kerana ianya salah, ataupun kerana kita kena lakukannya kerana Allah SWT, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita. Lafaz Nabi juga diambil daripada kata yang sama, kerana para Nabi itu membawa berita besar kepada umat Nabi SAW. Nabiyun, Nabiyun. Itu juga membawa maksud yang menyampaikan sesuatu berita yang besar. Kemudian Allah Ta'ala tambah lafaz Al-Azim untuk menambah kekuatan tentang berita tersebut. Lafaz An-Naba' sendiri sudah satu tanda yang ianya adalah berita yang besar. An-Naba' berita kan, kita kata berita ni besar kan. Contohnya kalau dalam komuniti apa ni Korea kita ni, apa benda yang besar? Kenuri ya. Kenuri benda besar lah. Besar lah kan. Kalau dalam konteks okey, masjid ada buat jamuan, tu besar tu. Kan, jamuan raya contoh kan, itu berita tak? Berita besar tu kan. Habis semua sampai tu viral kan, apa dapat apa tular kan. Itu macam itulah An-Naba', sesuatu benda yang sangat besar, yang jelas. Naba' itu sendiri berita yang besar, ditambah lagi dengan lafaz untuk menguatkan azim, besar. Maka ini adalah satu perkara yang amat besar dan perlu diberikan perhatian. Nampak? Allah Ta'ala bagi soalan, amma yatasaalun, tentang apa mereka persoalkan. Kemudian Allah Ta'ala jawab balik. Okey, anin naba'il azim, iaitu tentang hari yang besar, ataupun berita yang besar. Sebagai contohnya, andainya ada berita yang memberitahu bangunan kita sedang terbakar. Contohnya, tempat kita tinggal akan dilanda tsunami. Takkanlah kita nak duduk buat denau tak ada lah. Kan? Mesti kita nak buat persiapan nak. Ni air banjir dah naik contoh kan. Kawasan kita nak kena ke tak kena? Kereta nak kena bawa keluar ke tak bawa keluar kan? Mesti satu benda yang kita kita tertunggu-tunggu, benda yang besar lah. Itu contohnya, perumpamaannya. Baik, ia juga bermaksud perkara yang disebutkan benar-benar akan terjadi. Hari kiamat pasti akan berlaku. Bukan satu benda yang abstrak, satu benda yang sekadar hanya teori je, bukan, tak ada. Benda yang pasti akan berlaku.
Hari kiamat dan kebangkitan semula adalah suatu perkara yang benar-benar akan berlaku secara nyatanya, bukan secara spiritual. Syurga dan neraka itu nyata, benar, bukan dalam fikiran kita sahaja. Kan? Dia cerita pasal syurga. Kita dah terbayang ni syurga. Kan? Kita dah terbayang api neraka, Allah azabnya kita kalau dia disiksa dan sebagainya, kan? Duduk dalam syurga, alhamdulillah. Itu yang kita diberitakan tentang perkara tersebut. Ini kita sebut kerana ada agama yang tidak terima kejadian kebangkitan semula. Kan? Dia tak percaya ada syurga, ada neraka, ada azab apa semua dan sebagainya lah. Baik. Ayat yang ketiga, hingga ke hari ini maka puak kafir masih lagi berselisih. Allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka masih ikhtilaf. Mereka masih lagi bercanggah lagi dalam pemikiran mereka. That over which they are in disagreement. Mereka masih lagi kacau bilau lagi. Mereka masih lagi tak boleh terima akan perkara tersebut, kenyataan tersebut. Mereka yang kufur tidak bersetuju sama sekali. Lafaz mukhtalifun dalam bentuk isim, kata kerja dia panggil mukhtalifun, isim apa dia panggil ni? Isim fa'il. Isim fa'il. Ada orang mengaji bahasa Arab lah. Mukhtalif asal daripada ikhtalafa yakhtalifu. Mukhtalifun. Kalau mukhtalafun, dia lam tu baris atas, dia jadi maf'ulun bih pula. Itu sikit. Okey, dia jadi fa'il ataupun dia boleh jadi maf'ulun bih. Kan? Mukhtalifun. Yang ni isim fa'il. Sentiasa tidak bersetuju. Mereka sentiasa berselisih. Bukan pada zaman Nabi SAW sahaja. Ini adalah salah satu daripada keindahan bahasa Arab yang memberi isyarat dengan cara yang sangat unik. Itu bahasa Arab. Mereka sendiri tidak pasti sama ada berita itu benar ataupun tidak. Ada yang rasa ia benar, ada yang kata langsung tak percaya. Mereka tidak yakin akan kebenaran tersebut. Yang menolak pula tidak pasti yang tidak akan terjadi. Ada juga yang mereka terus dalam keraguan. Mereka ni bingung lah. Ikhtilaf. Ataupun masuk ikhtilaf itu selain tidak bersetuju, mereka ada idea mereka sendiri. Mungkin enggak. Orang yang tak setuju tu mungkin dia ada idea dia sendiri. Sebab apa? Dia bercanggah dengan apa yang disampaikan dalam bentuk yang sahih ataupun bentuk yang benar, kan? Mukhtalifun. Mereka rasa mereka selamat kerana mereka sangka akan adanya yang akan menyelamatkan mereka. Agak-agak lah kita, siapa yang nak menyelamatkan kita kalau berlaku yang demikian, kan? Sedangkan dalam surah juzuk amal ni banyak cerita pasal hari kiamat, kan? Mereka rasa mereka selamat akan ada yang menyelamatkan mereka. Penyelamat mereka itu mereka sangka boleh jadi wali, nabi ataupun para malaikat. Sebab itulah mereka selalu sembah dan buat ibadah kepada nabi, wali dan malaikat tu. Ni orang yang apa kita panggil, mereka yang buat benda-benda yang khurafat ni lah. Benda-benda yang menyalahi agama. Mereka menyembah sesama makhluk lebih daripada menyembah Allah SWT. Katanya tabarruk. Boleh tabarruk ni, tapi tabarruk bukan semua perkara. Ada punya batasan-batasan, itu perbincangan yang sangat panjang lah. Dengan doa orang yang soleh, itu ada, kita boleh minta, kan? Asatizah kita, ustaz-ustaz kita, kan? Ilmuwan kita, ulama kita, doakan kita, orang yang alim, kan? Dan sebagainya, orang yang memang beribadah, boleh, itu tak ada masalah. Itu kita ambil tabarruk, tabarrukan, keberkatan itu, kan? Boleh, tak ada masalah, kan? Macam apalah kita dapat anak, dapat cucu, kan? Kita nak tahnik, kan? Tahnik nak dapat keberkatan tuan guru kita, kan? So itu tahnik, tabarruk lah tu. Tabarrukan, dia panggil tabarruk. Okay, kerana itu ramai daripada kalangan orang Islam sendiri yang pergi ke kubur wali-wali, untuk mereka bagi salam lah dan sebagainya lah. Itu banyak lah. Kita alhamdulillah kita diberikan pencerahan tentang perkara tu. Ni contoh haji ni, kan? Ui, kalau haji ni macam-macam orang ada, kan? Itu yang pening tu. Okay, polis nak menjaga ni satu hal lah juga lah, kan? Macam-macam lah. Kalau pergi depan makam Nabi tu, kan? Macam-macam dia buat. Sebab dia buat dah buat benteng lah, kan? Macam benteng, supaya tidak berlaku perkara yang pelik dan sebagainya lah. Mereka buat itu untuk sadduz zara'i, dia panggil dalam kaedah usul fiqh, untuk menghalang daripada perkara-perkara yang boleh memberikan kemudaratan, boleh membinasakan lebih teruk lagi.
ya, yang terpanggil begitu ya. Baik, selain itu ada juga yang membawa fahaman bahawa semua makhluk akan pergi ke syurga asalkan mereka itu orang yang baik. Ada juga fahaman yang begitu, asalkan baik aja masuk syurga, tak ada perbezaan. Kemudian Allah Ta'ala kata kalla saya'lamun, no, they are going to know. Itu bahasanya. Janganlah, kerana jangan mereka itu bersikap yang demikian. Jangan di situ. Mereka akan mengetahui dengan yakin tentang kebenaran akan hari pembalasan itu. Kalla, kalla itu maksudnya jangan. Allah Ta'ala berkata dengan tegas, jangan lagilah berselisih. Ini adalah kerana maklumat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tidak tahu maka hendaklah belajar dan fahamlah apa yang disampaikan dalam wahyu tersebut. Sebab itu kita perlu belajar Al-Quran. Penggunaan kalla difahamkan sebagai berhentilah ataupun janganlah. Begitu maksudnya. Boleh. Okey. Kita berhenti sekejap, nanti kita sambung satu ayat sikit. Boleh ya? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita sambung sikit lagi satu ayat setengah insya-Allah ya. Baik. Kalla, kalla saya'lamun. Jadi maksudnya apa? Kalla ini digunakan dalam bahasa Arab, dia macam kita katalah, kau buat ke tak? Macam tu lah. Kau buat ke tak? Tak lah. Macam tu lah. Bahasa mudahnya lah, nak fahamnya kan. Tak, di situ maksudnya kalla saya'lamun. Janganlah buat apa yang kamu dah bersih tadi tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat tu tadi. Kerana kamu akan tahu. Kamu akan tahu juga suatu masa nanti perkara itu adalah suatu benda yang benar. Dia bukan satu benda yang dongengan ataupun benda-benda yang direka cipta. Baik.
penggunaan lafaz kalla difahamkan sebagai berhentilah ataupun janganlah. Arahan berhenti adalah untuk menyuruh kaum kafir berhenti daripada bercakap tentang perkara-perkara yang mengarut. Contohnya Allah Ta'ala ada anak, Nabi ni anak yatim kan, gitulah kan, dia benda-benda yang mengarut lah. Anak yatim ni apa ada standard, macam tu lah kan. Kalau kita sendiri lah kan, masyarakat kita sendiri macam tu kan, anak yatim apa tahu macam tu kan. Betul tak? Itu pandangan persepsi masyarakat. Sama juga kaum Arab terhadap Nabi SAW. Walaupun Nabi ni adalah orang bangsawan, orang yang hebat. Ayah dia adalah seorang bangsawan, orang kata ternama lah. Dia punya keluarganya dan sebagainya kan. Tapi tetap juga diperlekehkan, diejek oleh kaum kafir musyrikin ketika itu. Ataupun lafaz kalla itu sebagai satu penekanan. Allah hendak tekankan apa yang hendak disampaikan. Pasti kamu akan mengetahui. Saya'lamu. Kalla saya'lamun. Ya'lamun. Kemudian ditambahkan sin. Sin itu membawa maksud akan. Tapi bukanlah akan yang jauh. Akan yang dekat, hampir dengan kita. Sebab kematian akan berlaku. Kita takut apabila kita dah sampai dah kita mati baru kita tahu, tak ada menyesal lah. Seperti mana ada doa dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kan? Walau tara idzil mujrimun. Itu bukan doa, jangan baca doa tu ya. Itu doa dalam satu Al-Quran yang bukan dia berbentuk doa. Dia adalah bentuk penyesalan. Jangan baca doa tu ya. Ni kan doa la Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Bunyi Rabbana aja semua doa, jangan okey. Kena faham. Itu adalah bentuk lafaz penyesalan orang yang mujrimun kan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna, kami dengar waktu atas dunia dulu, kami dengar kami lihat kan, kami tahu atau kekuasaan Allah SWT dan sebagainya kan, absarna wa sami'na, kami dengar kan, maka pulangkanlah kami ke dunia supaya kami dapat beramal soleh. Jangan doa tu lah. Itu kan doa ya. Tu jangan baca doa selepas bila-bila lah, jangan doa tu. Itu adalah dalam bentuk penyesalan. Penyesalan kaum kafir ataupun orang yang mujrim, orang yang bersalah. Waktu atas dunia tidak mahu beribadah, tidak mahu ambil pengajaran dan sebagainya. Baik, kemudian Allah Ta'ala tegaskan sekali lagi, thumma kalla saya'lamun. Then no, they are going to know. Itu bahasanya. Sekali lagi janganlah mereka itu berselisihan. Mereka akan mengetahui juga kelak tentang apa yang akan menimpa mereka, iaitu di hari pembalasan, hari kiamat. Allah Ta'ala ulang lagi ayat yang sama, pengulangan. Cuma ada thumma, kan? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Yang pertamanya, ia membawa maksud penekanan daripada Allah Ta'ala, iaitu mubalaghah. Dia panggil satu benda yang mubalaghah dalam bahasa Arab untuk memberikan satu penekanan ataupun satu kesungguhan lah. Gitulah. Sungguh-sungguh Allah Ta'ala nak ingatkan manusia itu, mengingatkan kita. Allah Ta'ala hendak tekankan kemarahannya, kemurkaannya kerana mereka tidak percaya, orang kafir Quraisy tadi ataupun orang yang datang selepasnya. Kalau orang tidak percaya kepada kita, kadang-kadang kita akan cakap lagi dan lagi, kan? Betul tak? Betul ni, kau tak percaya. Betul ni, gitu kan? Kita nak tegaskan. Gitu juga dalam sirah ataupun mubalaghah itu tadi, bentuk lafaznya. Allah Ta'ala ulang balik kan. Wa ma adraka mal qari'ah, kan? Kan banyak kan? Gitu kan dalam Quran. Baik, yang keduanya sebab apa? Kaum kafir akan tahu dua kali. Satu pada kebangkitan semula hari kiamat, dan yang keduanya pada hari mereka melihat api neraka nanti. Maknanya dua kali akan ditunjukkan kepada mereka tentang kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Kedua-dua waktu itu akan menyebabkan mereka menyesal sangat di hari akhirat nanti. Ataupun dua kali yang dimaksudkan adalah kiamat kecil dan kiamat besar. Kerana mati kita adalah suatu kiamat kecil. Kita masuk kita
dikeluarkan daripada alam dunia yang fana ini, kita masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh dipanggil kan. Maka itu masuklah kita ke dalam kiamat kecil. Waktu itu sudah tahu bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang benar. Tok Imam kan bagi talqin kan. Kan talqin tu untuk kita yang hidup. Ya, walaupun dia dia berbentuk tazkirah, peringatan. Ya, yang dah mati tu, jenazah tu, dia jawab sendirilah. Kan atas amalannya. Atas amalannya. Sebab itu yang kita pergi ke kubur, yang pergi menziarahi, yang pergi usung jenazah sampai ke pusara, ke kubur itu adalah untuk kita ambil peringatan. Untuk kita ambil bahawa kita pun suatu hari nanti akan masuk ke dalam lubang tersebut. Kita akan berada di tempat yang sama juga, ke dalam tanah juga. Kalau ada dalam tanah lah, tak tahu kau mati kat mana kan, mati atas angkasa kau, mati atas awan kau, berkecai kau, mati dalam laut kau, dan sebagainya. Sebab itu kita perlu ambil peringatan tersebut, kita jadikan ia sebagai satu benda yang perlu kita bukan satu benda yang kosong, bukan satu benda angan-angan, bukan suatu benda yang hanya berbentuk berita ataupun info saja, tapi adalah untuk kita ambil peringatan, persediaan kita untuk kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi mereka akan tahu apabila dibangkitkan semula pada hari kiamat nanti. Itu disebut 2 kali tu. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kamu akan mengetahui. Duduk dalam alam barzah pun kita akan tahulah. Amalan kita sendirilah yang akan jawab, kan? Apa yang kita dah buat atas dunia semua, kan? Sebab itu kita meyakini bahawa adanya hari kebangkitan, hari kiamat dan semuanya. InsyaAllah. Mudah-mudahan sedikit daripada 5 ayat ni kita ambil, nanti kita sambung pada ayat seterusnya. Dan Haji Suja ada bagi buku ni, nanti kita tengoklah ada bersesuaian ke, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita mengambil istifadah dan manfaat daripada ayat Al-Quran, kita jadikan ia sebagai panduan dalam kehidupan kita, rujukan kita, pegangan kita. Mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bersama dengan kita, memberi syafaat buat kita semua, yang sentiasa kita baca, kita tadabbur, kita fahami. Mudah-mudahan itu memberikan kebaikan buat kita semua, barakahnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.